Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita pada pagi ini dapat kita sama-sama bangun bersahur, seterusnya dapat kita sama-sama berjemaah subuh. Semoga kita terus kekal istiqamah dalam hidup kita sebagai seorang mukmin yang muttaqin insyaallah. Jadi ambil kesempatan di bulan Ramadan ini ya. Yang berlalu patah sudah masuk hari yang ketiga. Jadi sekali mata kita rasa ni dah masuk hari ketiga. Jadi maknanya peredaran masa ini terlalu pantas. Kita saja yang kena berjaga sungguh-sungguh, rebutlah. Masih ada umur kita ni di bulan Ramadan ni macam peringatan saya selalu setiap subuh. Saya kata pertamanya solat kita kena upgradekan solat. Ya, upgradekan solat kita, tambah dengan solat sunat kita. Ini salah satu nak menguatkan kita sebagai seorang mukmin yang muttaqin. Dia kena ambil peluang, rebut peluang tuan-tuan. Kalau 11 bulan kita tak berupaya, 1 bulan ini kita ambil sungguh-sungguh peluang keemasan. Seterusnya yang kedua, kita membaca Quran, membaca Al-Quran. Ambil peluang juga. Macam saya katakan semalam, subuh semalam, untuk kita khatam satu Quran dalam masa sebulan Ramadan ni, maknanya satu hari kita kena baca 20 muka surat. Tak kira lah tuan, kalau itu agihannya satu waktu 4 muka surat. 4 kali 5, 20. Ambil itu, pastikan. InsyaAllah ni dah berlalu lah kan, hari yang ketiga. Ambil itu. Seterusnya yang ketiganya, kita menginfakkan sedikit harta kita di bulan Ramadan ni. Kalau yang biasanya kita rasa-rasa berat untuk menginfak, ambil peluang. Ambil peluang. Tengok banyak sangat ruang yang boleh kita menginfakkan sedikit daripada harta kita ni. Setahun sekali dulu. Ya, banyak tempat ya. Macam di pondok saya sendiri pun kami menyediakan satu program, iaitu bertahlil sepanjang tahun tu ya. Dengan kadar satu arwah tu kita letakkan RM20. Mana bermula Ramadan yang pertama tu sehingga Ramadan yang akan datang tahun depan. Jadi bukan RM20 terbuka. Ada ya. Kita letakkan tujuan untuk menginfakkan sedikit, membantu pondok kami. Beli berat, ada beli gula, budak-budak. Sebab apa? Di pondok kami itu dia punya more itu RM200 je. Makan apa? Buka puasa, lepas tarawih kita ada more kan, lepas tu bersahur. 3 makan ni kita letak lebih kurang 200. Itulah. Jadi kalau siapa yang tak sempat lagi, mai beritahu ada lagi hari yang kosong untuk buat more di pondok kita di Batu Pura insyaAllah. Itulah makna 3 benda ni tuan-tuan. Jaga sungguh-sungguh. Jaga sungguh-sungguh. Ambil peluang, rebut peluang yang masih ada ni. Kalau kita dulu tak boleh bangun malam, ni kena kejut dah. Sebab pas sahur tu, walaupun kita nampak remeh, tapi bangun. Walaupun segelas air kita minum, dia punya barakah bila bangun sahur tu, Masya Allah. Itu satu benda ni. Tuan rasa sendirilah. Kalau kita di bulan lain rasa liat untuk datang masjid surau, tapi bila masuk bulan Ramadan, ini kita tengok kekuatan dalaman yang kita beri kan, Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi kesempatan ini kita sambung dalam kitab yang saya baca dulu, iaitu ketika malaikat tidak bersayap, iaitu peristiwa seorang pemuda Arab baru saja menyelesaikan kuliahnya di Amerika Syarikat. Jadi pemuda ini merupakan salah seorang yang Allah berikan nikmat dalam beragama, ya. Pemuda ini merupakan salah seorang yang Allah berikan nikmat dalam beragama. Jadi kita tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala bagi kita nikmat dalam beragama ni, sepatutnya sujud syukur kita tuan-tuan. Ada orang yang aliran agama tapi Allah Ta'ala tak bagi dia nikmat itu dalam beragama. Bahkan dia mampu mendalaminya. Selain belajar, dia juga seorang guru dakwah Islam. Jadi ketika berada
mereka semakin ikhlas dengan harapan semoga Allah memberikannya hidayah untuk memeluk Islam. Jadi pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintasi berhampiran dengan sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Sahabatnya itu meminta agar dia turut masuk ke dalam gereja. Pada mulanya dia merasa keberatan, tetapi disebabkan telah didesak oleh sahabatnya, akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaan rakannya. Mereka masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan tenang. Ketika padri masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan dan duduk semula di tempat masing-masing. Yang ini kaedah ni tuan kena renung balik. Kaedah memberi penghormatan. Ya, kita tengok balik. Bila kita datang satu majlis itu, kita bangun. Ini satu benda yang agak-agak tak kena tuan. Berlaku tuan. Satu program datang orang kita pun bangun, kakak-kakak bangun. Ini terjadi dalam gereja tak pada Kristian. Jadi cuba elak dalam satu. Kita bangun menghormati orang sebab Nabi tegur, jangan buat kerja yang macam itu. Kan dah dia datang lewat, lepas tu kita hormat dia terbangun pula dalam majlis macam itu. Jadi tak kena, tak kena dalam satu majlis orang besar datang kita bangun. Jadi tengok baliklah kesesuaian dia, Tiba-tiba mata padri itu terlihat apabila melihat kepada para hadirin dan berkata, di tengah-tengah kita ada seorang Muslim. Aku harap dia keluar dari sini, kata padri itu. Tapi dia dapat mengenal pasti pemuda itu seorang Islam. Sebab kita orang Islam, tuan kita tengok cahaya muka sudah ada, cahaya nur muka itu. Kalau kita tengok semua dapat kita kenali. Kecuali kita ni orang yang dah banyak sangat ingkar dengan agama tu, dia berubah sikit lah. Dia berubah sikit. Pemuda Arab itu tidak bergerak dari tempatnya. Padri tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Kemudian padri itu berkata, aku minta dia keluar dari sini dan aku jamin keselamatannya. Setelah itu barulah pemuda itu bergerak keluar juga. Jadi di muka pintu, pemuda itu bertanya kepada padri itu, bagaimana kamu tahu bahawa aku seorang Muslim? Padri itu menjawab, daripada tanda yang terdapat di wajahmu. Itu tentang, daripada tanda yang terdapat di wajahmu. Jadi berlaku peristiwa tuan, ada orang tempat saya ni zaman dulu tuan. Dia pergi merantau ke Amerika, ikut jadi kelasi kapal. Dia cerita lah, dia jadi kelasi kapal tu pergi duduk di Liverpool sana. Di masa duduk tu, duduk pergi muda, budak-budak 15-an tahun. Bila sampai sana tuan, masa tu umur muda tuan, budaya yang berbeza. Lama-lama dia kata dia pun bertukar agama. Jadi bila dia balik tu puluhan tahun baru balik tuan, dia menceritakan suasana dia tu bila dia bertukar agama. Dia kata bila dia minum tu air yang dipanggil holy water kan, air suci dia tu, masa minum tu dia kata dekat dahi ni meletup, dia kata cukup kuat, dia kata pam terus habis. Dia kata masa tu dia kata kosong tu dalam diri dia. Tuan bayangkan, ini pengakuan dia tu sendiri, orang kampung kita yang pergi merantau lama, tiba-tiba balik dengan seluar pendek, stoking panjang tuan, style orang putih dia kan. Apa nak buat? Adik-beradik pun pakat-pakat nasihat lah, pujuk, dia masuk kan, balik ke sana tukar balik. Wallahualam, sekarang mati hidup kita pun tahu, kita pun dekat 60, dia mungkin lah 100 kalau hidup kan. Itu makna tuan-tuan. Jaga sungguhlah kalimah yang terdapat pada diri kita ni. Jaga semai benih ni elok-elok. Jaga diri kita. Kadang-kadang kita tu lah, tutur kata kita
kita kena elok, akhlak kita kena elok, tingkah laku kena elok. Dalam kita bersahabat, jaga sungguh-sungguh. Sayang sahabat kita macam sayang diri kita, adik-adik kita. Ini ikut dan kita saja. Takut-takut tergelincir kita tuan-tuan. Kan? Daripada yang sepatutnya kita jaga, tergelincir. Kemudian dia bergerak untuk keluar. Namun padri ingin memanfaatkan kewujudan pemuda itu, iaitu dengan mengajukan beberapa soalan kepadanya. Tujuannya adalah untuk memalukan pemuda tersebut dan sekaligus mengukuhkan agamanya. Pemuda Muslim itu menerima tentangan debat tersebut. Jadi padri pun bertanya soalan tentang. Soalan yang pertama, aku akan mengajukan kepada kamu 22 soalan dan kamu harus menjawabnya dengan tepat. Banyak tuan 22 soalan. Jadi pemuda Islam tadi tersenyum dan berkata silakan. Padri pun memulakan pertanyaannya. Nombor 1 dia kata, sebutkan satu yang tiada duanya. Satu yang tiada duanya. Dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada lapannya, lapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada 10, sesuatu yang tidak lebih daripada 10, 11 yang tiada 12, 12 yang tiada 13, 13 yang tiada 14. Jadi sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai roh. Dia sambung lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan kubur berjalan membawa isi kandungannya? Ini soalan dulu saya dah tanya kan, ada orang dapat jawab. Apakah yang dimaksudkan dengan kubur berjalan membawa isi kandungannya? Dan siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam syurga? Sebutkan sesuatu yang dicipta oleh Allah namun dia tidak menyukainya. Sebutkan sesuatu yang dicipta Allah tanpa ayah dan ibu. Siapakah yang tercipta daripada api? Siapakah yang diazab dengan api? Dan siapakah yang terpelihara daripada api? Siapakah yang tercipta daripada batu? Banyak bukan kita baca juga tu. Siapakah yang diazab dengan batu? Dan siapakah yang terpelihara daripada batu? Sebutkan sesuatu yang dicipta oleh Allah dan dianggap besar. Pokok apa yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari. Jadi mendengar soalan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan kepada Allah. Setelah membaca bismillah, dia berkata, banyak soalan itu kan, mana pemuda yang dah di Allah Ta'ala pilih dia, Allah Ta'ala pilih dia dapat menguasai agama itu. Jadi yang pertama, jadi soalan yang pertama iaitu satu yang tiada dua ialah Allah. Itu jawapan kan? Satu yang tiada dua ialah Allah. Sebab orang Kristian dia percaya sangat kepada Trinity kan? Yang keduanya, dua yang tiada tiga ialah malam dan siang. Dua yang tiada tiga ialah malam dan siang. Tak ada waktu lain kita kan? Di malam dan siang ada lain dalam tengah-tengah. Siang nak pergi malam, juga ada waktu lain tu. Tak ada kan? Tidak ada. Baik, yang ketiga, tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Ini peristiwa iaitu tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika Nabi Khidir menenggelamkan sampan itu. Peristiwa itu kita dah dengar semua kan? Sebab dalam perjalanan itu Nabi Musa ditegur, kamu jangan tegur aku, jangan tanya soalan, tapi dia terus bertanya soalan kan? Baik, yang keempat ya, empat yang tiada lima adalah apa dia? Empat yang tiada lima. Rasa-rasa apa? Empat yang tiada lima ni adalah yang kita selalu sebut kitab juga ya. Taurat,
Injil, Zabur dan Al-Quran. Tak ada lagi selepas itu. Habis dah. Lepas Quran tutup. Kan? Jadi itulah 4 yang tiada 5. Ini jawapan pemuda Islam ni yang berdebat dengan seorang padri di gereja padri itu sendiri. Baik, 5 yang tiada 6-nya ialah apa dia? 5 yang tiada 6-nya adalah solat 5 waktu, tuan. Ada lain gereja, tuan. Tuan sembahyang 4, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, ada waktu lain sunat fardu, sunat lain cerita, kan? Baik, 6 yang tiada 7-nya ialah jumlah hari ketika Allah mencipta makhluk. 6 yang tiada 7-nya ialah jumlah hari ketika Allah mencipta makhluknya. 7 yang tiada 8-nya ialah langit yang 7 lapis, bukan? Jadi kita tengok angka 7 ni cukup hebat, tuan. Angka 7 ni. Kita tawaf 7, langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Jadi dalam kaedah kita tawaf, tuan. Kita tawaf tu sebab sikit peringatan di bulan Ramadan ni, tuan bila nak mengacau kopi gula, tuan, pastikan tambah kita punya muslimat ni bila nak mancuh untuk suami dan anak-anak, masukkan gula dan kopi dulu. Jangan masuk air dulu. Masuk gula dan kopi dulu, baru bubuh air. Lepas tu kita nak kacau pula, kita ikut arah tawaf kita. Dengan kacau ni, ambil peluang pahala kita buat. Anti clockwise, pusing tu lawan arah jam. Jadi 2. Jaga pertamanya, bila kita nak mancuh kopi gula, bubuh kopi gula dulu, baru kita bubuh air panas. Tapi sekarang ni dah ada jenis tu, kan? Bubuh terus je, kan? Gula kopi tak payah, bubuh terus. Tapi kaedahnya bubuh dia dulu, baru bubuh air. Ambil, kan? Bubuh dia dulu. Itulah makna penciptaan Allah, iaitu 7 yang tiada 8 ialah langit yang 7 lapis. Firman Allah dalam surah Al-Mulk, Dia yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Murah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Seterusnya 8 yang tiada 9-nya. Apa dia? Ialah malaikat pemikul arasy Ar-Rahman. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-17, sedang malaikat-malaikat mengawal segala penjurunya dan arasy Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu. Jadi malaikat yang mengawal arasy itu ada 8 orang. Bahasa orang malaikat, kan? 8 orang, tuan-tuan. Itu sebab ni kita tengok kalau orang Cina, tuan-tuan, dia nak tanam mayat orang yang mati, tuan-tuan, dia tahu shift, tuan-tuan. Dia macam nak main-main. Jadi tengah hari, tuan-tuan, dia ambil. Sebab apa? Waktu ni waktu makan, malaikat makan, tuan-tuan. Jadi masa tu lah bila kita tanam mayat tu tak ada seksa, tuan-tuan. Kata orang Cina, kan? Betul tak betul, wallahu a'lam. Baik, seterusnya 9 yang tiada 10. Apa dia? Ialah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. 9 yang tiada 10 ialah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Apa dia? Pertamanya tongkat. Nabi Musa diberi tongkat, tangan yang bercahaya, angin taufan, musim kemarau, katak, darah, kutu dan belalang. Ini benda-benda yang diberikan mukjizat kepada Nabi Musa AS sebanyak 10 mukjizat. Jadi 9 yang tiada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Baik, seterusnya, tuan-tuan, sesuatu yang tidak lebih daripada 10 adalah kebaikan. Sesuatu yang tidak lebih daripada 10 adalah kebaikan. Ini jawapan pemuda Islam ni kepada padri itu. Berpandukan kepada surah Al-An'am ayat yang ke-160. Sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya yakni balasan 10 kali ganda daripada kebaikan yang sama dengannya. Jadi pemuda ni
itu sendiri juga, ya, berpandukan kepada Quran itu sendiri. Maknanya dia tengok tidak lebih daripada sudah berpandu pada ayat Al-An'am ayat yang ke-160. Seterusnya 11 yang tiada 12. Siapa dia kata-kata? 11 yang tiada 12 ialah jumlah adik-beradik Yusuf dan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. 11 yang tiada 12 ialah jumlah adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita tengok sirah kepada cerita ataupun Nabi Yusuf ni cukup menyedih, tuan-tuan, ya. Sebab apa? Nabi Yusuf ni kalau digambarkan separuh daripada kecantikan, ada terletak pada dia itu sendiri, ya. Kecantikan manusia tu separuh terletak pada kecantikan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi makna, tuan-tuan, dengki cemburu ni bukan, dia tak kira tempat, tuan-tuan. Dengan adik-beradik pun dia akan pergi juga. Kadang-kadang kita tengok adik-beradik bergaduh, bertengkar sebab apa? Sebab cemburu, dengki, hasad, dengki, semua ada berlaku, tuan-tuan. Ya, ni semua akan berlaku. Cuma kita adalah menjaga diri kita. Itulah yang kita kata sekarang ni, cara untuk kita mengawal nafsu keegoan kita ialah kita banyak kepada berzikir, tuan-tuan, kan? Banyak kepada berzikir. Sehari-hari kita boleh buat apa, tuan-tuan? Kalau dulu kita pergi majlis orang mati di kampung-kampung, tuan-tuan, dia persediakan batu sungai, tuan-tuan, yang besar-besar tu, kan? Dia bubur dengan mesin tu. Kita pun baca Qul huwallahu ahad tu sebanyak mana yang boleh. Dah baca, letak sebelah. Dah baca, letak sebelah. Lepas tu batu-batu ni letak atas kubur, tuan-tuan. Itu bid'ah tak bid'ah kita tak tahu. Sebab apa? Yang saya pegang tu, kita pegang adalah batu tu untuk tahankan tanah tu daripada rebah, kan? Itu kelebihan. Tapi kita dapat berzikir juga, ya? Sebab batu air ni adalah benda yang hidup, kan? Dia hidup. Dia basah lagi, dia akan berlumut, dia akan hidup, ya? Baik, 12 yang tiada 13 ialah mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat yang ke-60, ya. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancutlah daripada batu itu 12 mata air, tuan-tuan, ya. 12 mata air. Jadi ayat yang ke-60 surah Al-Baqarah ni dulu saya bagi tahu tentang beramallah untuk siapa-siapa yang ada masalah, contohnya batu karang, kan? Ambil ayat ni, tuan-tuan, ya. Ambil, pegang tanpa pegang kita tu, baca surah Al-Baqarah ayat 60, ya. Ambil itu peluang. Sebab apa? Dari situ lah, itu 12 yang tiada 13 ialah mukjizat Nabi Musa, ya. Berpandukan kepada surah Al-Baqarah ayat yang ke-60 itu. Seterusnya 13 yang tiada 14 ialah jumlah saudara Nabi Yusuf ditambah ayah dan ibunya, ya. Ditambah ayah dan ibunya. Kemudian terus dijawab oleh pemuda Islam tadi, adapun sesuatu yang bernapas namun tidak mempunyai roh adalah waktu subuh, ya. Adapun sesuatu yang bernapas namun tidak mempunyai roh adalah waktu subuh. Allah firman dalam surah At-Takwir ayat 18, dan siang apabila ia mula terang, dan siang apabila ia mulai terang. Kemudian seterusnya kata pemuda itu, kubur yang membawa isinya ialah ikan yang menelan Nabi Yunus, ya. Kubur yang membawa isinya ialah ikan yang menelan Nabi Yunus. Muatal laut, tuan-tuan, digambarkan 7 lautan ikan bergerak membawa Nabi Yunus dalam perut. Sehinggalah sebab apa? Sedikit saja kesilapan Nabi Nuh meninggalkan kaum, tuan-tuan, ya. Nabi Yunus meninggalkan kaum dia. Ini kita kena jaga, tuan-tuan. Jangan kita sonok-sonok kita tinggal, kan? Kita bila amanah kita dibagi kepada jadi engineer masjid, aku tak syok lantak ilmu, kan? Jangan nanti dia telan kandun, tahu, kan? Kena jaga sungguh-sungguh, ya. Tak boleh, ya. Kita berjemaah ni jaga sungguh-sungguh. Dengan mudah sangat kita nak meninggalkan jemaah kita.
saudara-saudara Nabi Yusuf, iaitu ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kami telah pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf berhampiran barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala." Jadi setelah kebohongan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, "Tidak ada cercaan terhadap kamu." Ayah mereka Nabi Yakub berkata, "Aku akan memohon keampunan untukmu kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang." Itu boleh tuan-tuan ya. Ini di kalangan Nabi Yakub. Anak-anak dia berbohong mengenai saudara itu sendiri. Jadi Nabi Yakub berbohong. Kemudian Nabi Yusuf pula memaafkan apa yang dibuat oleh adik-beradik itu. Jadi kita ambil pengajaran tuan-tuan. Macam mana kita buat salah tuan-tuan, adalah ruang kemaafan kita kan. Jangan kita bertegak sangat, lantak kamu aku takkan maaf sampai bila lantak lah kan. Ini perangai yang dah dirasuh oleh iblis dan syaitan itu kan. Itu memaafkan itu adalah satu benda yang cukup hebat kan. Kalau kita boleh memaafkan orang, kita yang tak langkah dalam kita memaafkan. Ini benda yang baik kan. Kita baik. Tapi jangan kita pula orang kata hipokrit, tak ada manis muka, rugi je lah. Kita berjumpa orang, kita tunjuk muka manis, tapi dalam hati Allah saja yang maha mengetahui. Cuba aku ketik dia ni. Perangai macam ni kan. Jadi jaga bertemu musuh kita, cuba kita boleh maafkan. Ini kita nak tunjuk sangat kita hebat. Kalau mana tuan-tuan sentak Allah Ta'ala nanti nyawa habis je. Tak sempat mohon maaf. Baik, sesuatu yang dicipta Allah namun tidak dia sukai adalah suara keldai. Sesuatu yang diciptai Allah namun tidak dia sukai adalah suara keldai. Ini ada 22 soalan tuan. Salah satu ni lah. Sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak sukai adalah suara keldai. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-19, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Agak-agak bunyi macam mana suara keldai buruk sangat dia punya bunyi. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Tapi kalau kita tuan, seburuk-buruk suara adalah suara orang yang aku meluat kan. Bukan keldai, bila kita meluat orang suara tak dengar. Ini manusia yang tidak kan. Baik, seluruhnya makhluk yang dicipta Allah tanpa bapa dan ibu ialah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Saleh dan kambing Nabi Ibrahim. Makhluk yang dicipta Allah tanpa bapa dan ibu ialah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Saleh dan kambing Nabi Ibrahim. Ini makhluk yang dicipta tanpa ibu bapa. Nabi Adam ditempur tuan dan ditiupkan roh dalam badan, terus jadi manusia yang pertama kan. Tapi kalau kita belajar pula, siapa yang belajar belajar sains tu, teori Darwin tu, fikir baliklah. Sebab kita kadang-kadang kita mengagung sangat orang putih ni, tiba-tiba kita lupa kejadian berlalu kepada Quran tentang kejadian manusia itu sendiri. Hebat sebab apa? Kita boleh cakap orang putih, teori Darwin gitu kan. Oh hebat, dia tengok semua muka buruk tu kan. Peredaran masa. Okey. Baik, makhluk yang dicipta dari api ialah iblis. Yang diazab dengan api ialah Abu Jahal, dan yang terpelihara daripada api ialah Nabi Ibrahim. Ini 3 benda tuan-tuan Iblis dicipta daripada api, kemudian Abu Jahal diazab dengan api, kemudian Nabi Ibrahim terpelihara daripada api. Jadi peristiwa berlaku di sini tuan-tuan masa Nabi Ibrahim nak dicampur. Dia pakai manjenik kan. Manjenik ni macam tu, letak ni kalau kita dulu kena nak tangkap burung lagu tu tuan-tuan Mikat tu, letak sini, tuan kan. Masuk dalam api sedang bawa tu. Tu. Pada lahir tuan-tuan, masuk hangus terus tuan-tuan. Tapi tak ada. Jadi kalau kita tengok dalam peristiwa ni, berlakulah satu dialog yang tuan-tuan
Yang besar, burung besar ni berdekah-dekah kata Allah, tak masuk akal ni kerja dia kata. Boleh ke kamu nak padam? Ni tuan. Nak cerita dulu, burung kecil ni sebab apa? Allah Ta'ala bagi dia. Itu sekurang-kurangnya aku ada usaha nak membantu Nabi Allah Ibrahim. Ada satu usaha aku untuk membantu Nabi Allah Ibrahim daripada dibakar oleh api. Hang buat apa? Burung besar dia dengar dia punya satu kilah yang cukup hebat ni langsung. Jadi maknanya kita ambil kesempatan kita kena ada peranan. Ya, setiap kita ni ada peranan untuk membantu Islam. Apa peranan kita? Tu nak betul digital ni. Bukan semua orang boleh. Saya tak tahu apa. Ada orang mana ada peranan dia. Panggilan dari Mesir tuan. Anak dia. Jadi makna dia, maknanya kita ada satu usaha buat apa tuan. Janji Islam tu akan dipacu ke depan. Apa kita nak buat tuan? Kita sokong. Moral kita tak cukup, kita sokong. Ada usaha kan. Lepas itu katakan parking tak betul. Semalam saya melanggar kita punya arahan tuan, dah datang lewat. Saya parking tempat ustaz tu. Yang kita budak jaga tu pakcik, tak boleh ni ustaz di tempat ni. Tapi kita naik motor bukan naik kereta. Tepi saja pakcik dah terlewat ni lah. Benda dah kuat kan. Mana kita tu jenis tak elok kan. Arahannya tak boleh parking tapi kita parking juga. Ketegak kan. Jadi maknanya kita melawan benda tu. Ini dah peranan. Makna di antara kita ni semua ada peranan tuan. Masing-masing ada peranan, cuma kita menilai apa peranan kita. Apa peranan kita untuk membantu Islam. Itu saja. Semua ada. Apa kerja pun tak ada kerja pun ada. Kalau tukang rumah dia bantu pergi repair surau masjid, alhamdulillah. Kalau gaji dia 70, dia ambil 40. Ya, dia membantu tu kan. Takkan nak free pula dia tinggal kerja kan. Begitu kita nak. Ini pun maknanya ada dia punya peranan masing-masing. Makna itulah dialog antara dua ekor burung itu tentang apabila Nabi Allah Ibrahim dicampak ke dalam api, ambillah. Kita ambil sedikit pengajaran dia. Moga-moga kita ni termasuk di kalangan orang-orang yang ada azam untuk membantu Islam itu sendiri. Baik. Seterusnya, makhluk yang diperbuat daripada batu ialah unta Nabi Saleh. Yang diazab dengan batu adalah tentera bergajah, dan yang terpelihara daripada batu adalah Ashabul Kahfi, iaitu penghuni gua. Surah Kahfi itu. Jadi unta Nabi Saleh tuan, diperbuat daripada batu macam puja tuan. Kita puja tuan. Ini berlaku satu peristiwa kata kawan isteri saya tuan. Orang India ni dia pergi win-win tuan dekat Kuala Terong. Banjir-banjir dia kenal orang ni kan. Budak perempuan ni masa tu sekolah, dia bertugas sebagai apa tu, bulan sabit. Nak membantu tu win-win tuan. Tiba-tiba dia terkejut. Dia pun teringat mak dia kata, kalau kamu berharapan benda yang macam ni, baca ayatul kursi je lah. Kawan pun budak yang tidak ada dosa tuan. Dia baca ayat kursi tu, depan-depan orang terjang cucuk tuan. Jerit-jerit kan. Menjerit orang pun cucuk tu. Lala Sami tu berjumpa, dia jerit, siapa yang di sini yang orang kata orang Islam yang ada baca apa-apa silalah jauh. Ini nak gambar tu betul makna dia kan. Tapi kita yang banyak dosa ni baca Quran tu dia payah cerita kan. Ni orang yang bersih lagi jiwanya, budak-budak belasan tahun ni masih lagi bersih suasana ni, baca ayat Quran, ayatul kursi itu jerit. Bila dicucukkan besi ke antara pipi dengan pipi kan. Ni lah. Jadi ambil peluang kan. Kita ambil peluang ni
kita dianugerahkan benda yang cukup hebat, iaitu Al-Quran Karim. Kemudian tentera bergajah yang diazab dengan batu, burung-burung ababil bawa batu, bawa batu kalau sekarang ni macam bawa atom, betul? Betul tak? Lempak mati gajah tu, kelompok tu, bawa batu-batu, betul? Kemudian cerita Ashabul Kahfi tadi dulu dah kita sembahkan, iaitu peristiwa pemuda yang duduk dalam gua, lari daripada penguasa yang zalim, dia pun nak bertegakkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah tu. Jadi dah tak tahu berapa dah berkurun duduk dalam tu. Balik-balik dah tengok tempat betul tapi tak ada orang dah. Itulah cerita dia. Seterusnya pemuda tu menjawab sesuatu yang dicipta Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita. Sesuatu yang dicipta Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 28, sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan, sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Jadi peristiwa Nabi Yusuf tu, Nabi Yusuf itu merupakan satu tipu helak daripada orang wanita. Jadi kita harap muslimat kita tidak terhatulah, jadi jaga-jagalah. Orang selalu sebut, jatuh sesuatu kerajaan itu sebab 3 tak. Dia sebut kita pun dah balik dah, 3 tak dia kata. Tahu apa dia? Tahta, tahta. Kedua, harta. Ketiga, wanita. Jadi kalau kita tengok tuan, banyak kerajaan-kerajaan hebat tumbang sebab apa? Sebab wanita. Sebab wanita. Dia wanita bukan muslimah, kan? Dia wanita yang orang kata penggoda, penggoda. Kita jaga sungguh. Rujuk dari surah Yusuf ayat yang ke-28 itu sendiri. Seterusnya ada pokok yang mempunyai 12 ranting dan setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari. Maksudnya pokok adalah tahun, ranting adalah bulan, 12 bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah solat 5 waktu. 3 dikerjakan pada malam hari dan 2 pada siang hari. Ini boleh buat teka-teki dengan anak-anak. Adapun pokok yang mempunyai 12 ranting dan setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari. Di bawah sinaran matahari apa dia? Zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Yang lain waktu malam, betul. Jadi padri itu pun dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian dia meminta izin berunding. Pemuda itu meminta izin berunding, namun dia menghentikannya dan meminta kepada padri agar menjawab satu soalan. Sebelum aku undur, aku nak minta hang jawab satu soalan. Bahasa itu, kan? Permintaan itu dipersetujui oleh padri. Pemuda itu berkata, apakah kunci syurga itu? Dia kata. Soalan dia satu je. Apakah kunci syurga itu? Jadi mendengar soalan itu, lidah padri menjadi keluh, hatinya diselimuti keraguan dan raut wajahnya pun berubah. Dia berusaha menyembunyikan kebimbangannya, namun tidak berhasil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab soalan tersebut, namun dia cuba mengelak. Padri ni elak. Dia tepih kot ni, nak jawab apa? Soalan mudah, apakah kunci syurga? Cakap orang putih ni dia tak tahu tu, kan? Apakah kunci syurga? Key itu heaven. Key to heaven. Jadi jemaah
Kristian itu berkata, kamu telah melontarkan 22 soalan yang kita baca tadi. 22 soalan kepada pemuda Islam ini, dan dia jawab semua soalan itu. Dan dia cuma bagi satu soalan, kamu kena jawab kata. Satu soalan. Dia bertanya, kamu tak mampu nak jawab. Kamu tak mampu, kamu padi tak nak jawab. Kata padi itu, sesungguhnya aku mengetahui jawapannya. Ya. Tapi aku takut kamu marah pada aku. Kata. Dia tahu jawapan, tapi dia takut kena marah. Kata. Oh, orang takut kena marah, padi tu tu. Tak boleh lah. Marahi, benda itu kan. Jadi mereka menjawab, kami akan menjamin keselamatan kamu. Dia ulang balik kata kepada pemuda tadi, aku akan menjamin keselamatan kamu keluar dari gereja. Ulang balik kan. Jadi Padri pun berkata, jawapannya ialah apa kata? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Lalu bila baca ayat tertentu, terus semua padri dengan orang-orang ada dalam gereja itu semua masuk Islam. Inilah. Itulah Allah anugerah kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda Muslim yang bertakwa. Inilah. Jadi kita ambil tuan, kita ada ruang tuan, ya. Ada ruang, cuma kita tak kenal kita ni duduk di mana, peranan mana yang kita nak ambil. Ya. Apa peranan kita nak ambil? Kita tak tahu. Ada? Kan? Banyak peranan ni. Nombor satu, tukang gali kubur. Betul? Tukang gali kubur. Saya pergi dekat Batu Pahat kan? Abang macam meninggal, dia pun pakai backhoe kan? Kubur pakai backhoe. Sekali dia terkorek 2 lubang kan? Sudah, percayaan orang kita ni bila korek 2 lubang tu ada satu mayat. Tapi kebetulan seluruh kan? Sebelah abang tu elok datang satu mayat lagi. Selamat kubur kan? Jadi itu tentang mana ni lah. Maknanya kalau kita renung balik, ya, renung balik, ini merupakan satu ujian kepada kita, ya. Dan Allah Ta'ala ni kalau dia nak memenangkan agama di atas, dia kurniakan seorang pemuda yang boleh, orang kata, menjawab soalan macam ni tentang, ya. Jadi kita renung balik lah, ya, renung balik peranan kita masing-masing macam mana, ada peranan kita tentang. Renung balik baik-baik, ya. Apa sumbangan kita berpandu kepada peristiwa Nabi Allah Ibrahim dicampak ke dalam api yang sedang marah membakar tu. Apa kita nak buat? Ya? Ambil lansir ni, bawa balik rumah, masuk washing machine, basuh. Itu pun satu peranan kan? Tapi kita ni tak peduli. Yang tahu AJK lah buat. AJK saja kan? Nampak sikit debu kat cermin, panggil lah Dr. Royo. Sudah, itu panggil Dr. Royo juga. Cermin tu berdebu banyak tu. Apa salah nak ambil satu baldi, bawa, Betul? Itu peranan kita. Rebut tuan, sebelum napah kita terhenti, rebutlah. Masa tu nanti baru kita rasa kita nak buat semua tuan. Itu saya terbaca dalam satu blog tuan, seorang wanita Melayu, dia berkahwin dengan orang putih tuan. Kerja dia sebagai pramugari. Dia pergi buat umrah, ni diceritakan oleh apa nama ni, Tawif itu sendiri. Ustaz tu dia cerita balik. Dia sampai Madinah, tumbang pensan tuan. Wanita ni. Cuma bedanya isteri saya tumbang tak boleh jalan. Tu dia kata dia. Dia ni pensan terus. Jadi dia hantar hospital Madinah tak mampu, hantar terus ke hospital tidak. Jadi dalam peristiwa tuan-tuan diceritakan oleh Tawif ni, lama depa tapi dia punya nadi elok, stabil, tapi tak boleh. Sampai satu tahap katanya ustaz dia datang, dia bagi salam tuan-tuan. Ya, bagi salam. Jadi
Wanita ni pun buka mata Ustaz. Buka mata, terus bangun peluk Ustaz. Ustaz ni kata, aku bukan mahram hang. Hang peluk siapa? Rupanya tuan-tuan, dia kahwin, dia pun cerita lah, saya kahwin dengan suami saya orang putih ni, saya sepak terajang dia. Dia sepak terajang suami dia tuan. Lepas tu dia gambarkan, maknanya masa dia tidak sedar tu, yang dia koma tu, digambarkan macam-macam tuan-tuan. Ya? Rambutnya disentak sebab tak bertudung. Dalam peristiwa tu Allah Ta'ala bagi kat dia ni. Lepas tu dia mendedah ke aurat dan maaf cakap pada muslimat, tek dia tu ditarik keluar dan dibakar, datang balik. Tu digambarkan. Allahu Akbar. Cuba kita bayang tuan. Mana dia menjadi wanita pilihan tuan. Allah Ta'ala bagi dia peluang untuk bertaubat itu sendiri. Banyak lagi tuan, benda yang dicerita dalam tu. Lepas tu dia minta tolong sangat kepada ustaz tu, tolong bimbing saya. Saya akan balik, ustaz kena buat satu kelas pandu saya dan suami saya untuk mendalami tentang Islam. Ini apa dah tengantuk, tengah dah, tapi ada peluang tuan. Kata masa tu saf terus habis nyawa. Apa nak buat tuan? Habis. Ini peluang tuan. Macam kita di bulan Ramadan, kita tak tahu besok ada tak ada kita. Tengok-tengok kita tak ada tarawih malam ni kan. Mana tahu. Jadi peluang kita ambil sungguh-sungguh. Peringatannya untuk diri saya dan tuan-tuan dan perempuan, rebut. Masa masih ada lagi nampak kita mau keluar masuk, rebutlah peluang. Fikirlah apa bentuk kita bantu Islam itu sendiri. Ya, jangan kita menyusahkan Islam dah. Tak elok kan? Jadi sekadar itulah perkongsian pagi ini. InsyaAllah kita tutup pertemuan membaca tasbih kafarah bersama subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.